Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita sambung untuk chapter ni belajar tentang daya dan gerakan ataupun force and motion. Dan kita sudah tengok apakah perbezaan velocity kan dekat video yang sebelum ni. Jadi untuk video ni kita akan tengok apakah itu pecutan ataupun apakah itu acceleration. So we're going to learn about acceleration, apa dia punya formula, apakah dia punya maksud, okay, dan juga beberapa contoh soalan. Okay, jadi kita tengok sini, apakah itu pecutan ataupun what is acceleration? Okay, so pecutan ni diiktirafkan sebagai kadar perubahan had laju terhadap masa. So kita sudah pernah belajarkan apa tu had laju, apa tu velocity. So velocity acceleration is known as the change in velocity per unit time. Okay, jadi kita sudah belajar apakah itu velocity, kita sudah belajar apakah itu had laju. Jadi pecutan adalah had laju yang kamu sudah belajar, tapi dia ada perubahan mengikut masa. Okay, it changes because of time. Jadi contohnya ni kita punya formula had. Okay, kita sudah pernah belajar apakah itu had laju, apakah itu velocity. Sebab cikgu saya cakap apa-apa kaitan dengan kadar, apa-apa kaitan dengan rate, okay, dia mesti ada kaitan dengan masa. It must include time. Jadi kita sudah belajar apakah formula had laju, apakah formula velocity. So kita sudah tahu had laju, okay, had laju ataupun velocity adalah meter bahagi dengan masa, okay. Meter bahagi dengan masa, jadi meter second negative 1 kan, bahagi dengan masa ataupun meter per second. Jadi kita sudah tahu itu adalah unit untuk had laju ataupun velocity. Tapi pecutan ataupun acceleration ni adalah kadar. Okay. Kadar kita punya had laju, kita punya ms negative 1 ni terhadap masa. So maksudnya kita punya velocity kita bahagi dengan masa. Okay, kita bahagi dengan second. Okay, kita bahagi dengan second. So itulah unit SI untuk pecutan ataupun acceleration adalah ms negative 2. Okay, ms negative 2 sebab velocity ataupun had laju adalah ms negative 1. So ms negative 1 bahagi lagi dengan s seconds, dia akan jadi ms negative 2. Okay, ataupun paling senang kalau kamu mau hafal, okay, yang kamu mau hafal adalah ni meter per second untuk kita punya had laju, kita punya velocity. Okay, kalau kamu masih ingat lagi video sebelum ni kan. Okay, dan kita sudah tahu benda ni adalah kadar perubahan mengikut masa. Okay, kadar perubahan mengikut masa, sebab itulah nama dia kadar perubahan mengikut masa. So dia akan bahagi dengan second. So kita akan dapatlah ms kuasa 2. Okay, inilah dia punya unit untuk pecutan and juga acceleration. Kamu boleh tulis macam ni ataupun kamu boleh tulis ms, kan dia bahagi, kan dia di bawah kan, so negative 2. Okay, jadi itu adalah SI unit untuk acceleration. Jadi acceleration ni contohnya macam kita ada satu kereta. Okay, kita ada satu kereta ni constant je dia punya velocity. Maksudnya dia punya had laju, okay, dia punya velocity is the same. Sama sahaja. Tapi contoh kalau kereta yang warna merah ni dia pecut. Okay, if this red car dia accelerates. So kamu tengok dia makin lama makin laju. Okay, makin lama makin laju and lama-lama dia boleh dia boleh bubut kereta warna biru ni. So tu maksud dia acceleration. Sesuatu benda tu dia menjadi semakin laju ataupun semakin perlahan, okay, ataupun dia berubah arah, tu adalah acceleration. Itu adalah pecutan. Okay, itu adalah pecutan. Kita punya had laju tu, kalau kita makin laju, so kita punya had laju tu makin tinggi dalam masa yang dilalui. Okay, so itu adalah maksud pecutan ataupun
acceleration. So kita sudah belajar macam cikgu cakap tadi, velocity and had laju kita sudah tahu dia adalah meter bahagi dengan second kan. Okay, meter bahagi dengan second dia punya formula. So kita sudah tahu diiktiraf sebagai kadar perubahan. Okay, bila kita cakap pasal kadar, kita cakap pasal rate, mesti kita cakap pasal masa. We always talk about time. So bahagi dengan masa. So kita sudah dapat meter, okay, second, berapa second kita ada 1, kita ada 2. So negatif 2. Itu adalah untuk pecutan, acceleration. Jadi seperti biasalah, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu tidak faham cikgu punya penjelasan, cikgu akan jelaskan lagi. Kamu boleh tanya bila-bila, okay, dari WhatsApp ke, dari mana-mana. Okay, jadi kita tengok sini. Contoh macam cikgu cakap tadi, kalau kereta ni slowing, kalau kereta ni speeding up, maksudnya dia makin lama makin laju. So acceleration dia akan menjadi positif. Okay, jadi itu adalah contoh salah satu kalau kereta ataupun kenderaan dia ada pecutan. Okay, dia accelerates. So bila dia pecutan, dia punya had laju, okay, dia punya had laju akan berubah mengikut dia punya masa, dia punya velocity changes within dia punya time frame. Okay, so contoh lagi ni, what is acceleration? Contohnya, two balls are moving to the right. Okay, so kita tahu dua-dua bola ni dia move to the right. Dia bergerak ke arah kanan. Okay, dia bergerak ke arah kanan kita, move towards the right. Maksud dia velocity at each second is shown. So maksudnya velocity of bola satu ni 4, 4, 4, 4. So ni adalah constant. Maksudnya dia sama sahaja, dia sama. Okay, dia sama. Tapi kalau kamu tengok sini, ni kita start dengan 0, 2, 4, 6. So maksudnya dia makin lama makin meningkat. So benda ni dia ada pecutan. Okay, dia ada pecutan ataupun dia accelerate. Okay, dia accelerate. So ni kalau dia adalah constant sahaja dia punya had laju, so maksudnya dia tidak ada acceleration. Dia tidak ada acceleration. Dia punya pecutan ataupun acceleration hanya akan berlaku kalau ada perubahan. Okay, kalau ada perubahan dengan dia punya pergerakan. Sama ada dia makin laju ke, dia makin lambat ke contohnya, ataupun dia berubah arah. Yang penting dia mesti ada penambahan ataupun pengurangan. So dia bertambah lah. Dia bertambah sini 2. Okay, dia tambah 2. 4 tolak 2. 2. 4 tolak 6. 2. So maksudnya dia ada increase. Okay, dia accelerate at plus 2 meter per second. So dia increasing 2. So tu maksudnya kereta ni, bola ni dia ada pecutan. Okay, dia ada pecutan, dia ada acceleration. So apakah formula untuk kita kira benda ni? Okay, apakah formula? Tadi kita tengok apakah acceleration dan juga apakah unit dia. So kamu kena tahu untuk tingkatan 4 ni, kamu kena tahu apa dia punya formula, apa dia punya rumus. Okay, jadi pecutan adalah hal laju akhir, hal laju awal bahagi masa yang diambil. Sebab cikgu sudah jawab tadi, dia adalah kadar perubahan hal laju. Okay, so hal laju, bila kita cakap pasal kadar, bila kita cakap pasal rate, kamu mesti bahagi dengan masa. Okay, so acceleration is you punya velocity. So rate of changes in velocity. Whenever you talk about rate, you must talk about time. So you must divide it by your punya time. Okay, time taken. Okay, jadi this is your punya formula. Ni adalah formula kita lah. A, acceleration, pecutan. Okay, V ni adalah hal laju akhir. Okay, hal laju akhir. So maksudnya hal laju akhir, minta maaf. Jadi nanti kita ada beberapa contoh lah kan. Okay, jadi kita tengok ni hal laju awal. So final velocity minus dengan initial velocity, dan kamu jangan lupa lah bahagi dengan masa, bahagi dengan time. Because kita bercakap pasal kadar,
kita bercakap pasal rate, kamu mesti bahagi dengan massa. Okay? Perubahan velocity, perubahan hal laju bahagi dengan massa. Okay, so itu adalah formula untuk kecutan ataupun acceleration. So inilah balik, cikgu akan ulang balik. Rumus ataupun formula untuk kecutan adalah perubahan hal laju. Okay, kita punya kadar velocity. Okay, kadar ataupun rate of kita punya velocity. So dia bila kita cakap pasal rate, kita cakap pasal kadar, mesti cakap pasal massa kan. So dia kena bahagi dengan massa. So kalau kamu tengok sini, macam cikgu cakap tadi, kita punya hal laju ataupun kita punya velocity adalah meter second ataupun kamu boleh guna meter per second. Okay, so bahagi dengan massa S kan, S, jadi dia akan jadi formula MS, kita ada 2S sini, negatif 2. Okay, so itu adalah dia punya unit untuk acceleration. Ataupun kalau kamu susah sangat, meter per second, kan kita punya hal laju velocity bahagi dengan massa. So, unit yang penuh untuk acceleration ataupun kecutan adalah meter per, kita ada 2. Okay, kita ada 2 second dalam ni. So, okay, meter per second square. So, itu adalah unit ataupun SI unit untuk kecutan acceleration. Jadi, macam ni lah kita punya formula acceleration, kecutan, velocity, had laju, akhir. Okay, final velocity tolak dengan had laju awal. Initial velocity bahagi dengan kita punya time, kita punya masa. Okay, dalam saat. Jadi contoh, ni adalah contoh, ada 2 soalan lah, ada 2 contoh juga akan bagi. So ni adalah contoh macam mana untuk soalan bagi acceleration ataupun kecutan. Okay, so dalam ni kita ada trolley X dekat kedudukan P, Q, R dan juga S. Okay, so ni adalah trolley yang sama tapi kedudukan yang berbeza. So dekat P, okay, dekat P dia punya hal laju ataupun velocity adalah kosong. Okay, kosong. Yang Q ni hal laju dia adalah 5. Okay, hal laju dia adalah 5 dan dia ambil masa selama 2 saat. Okay, 2 saat untuk dia bergerak selaju 5 meter per second. Okay, yang ni dia ambil masa 4 saat. Okay, ni masa 4 saat untuk dia bergerak selaju 15 meter per second. Okay, yang ni okay, yang ni dia ambil masa 6 saat. Okay, 6 saat dekat S ni untuk dia bergerak selaju 10 meter per second. Okay, so semua trolley ni adalah trolley yang sama tapi dia ambil tu adalah dia punya kecutan. Okay, dia punya masa dan juga berapakah kelajuan ataupun berapakah velocity yang dia lalui. Okay, so ni ambil masa 2 saat, 4 saat, 6 saat dan kelajuan dia adalah 5, 15 dan juga 10. Okay, so soalan yang pertama sini dia tanya kecutan trolley X dari P ke Q. Okay, so kita tengoklah soalan jawapan trolley X dari P ke Q. So kecutan trolley X dari P ke Q, okay, dari P ke Q, kalau kamu tengok P ke Q dekat sini lah, P ke Q, dan sini kita mula dengan kosong. Sini dia akan bergerak sejauh 5 meter per second. So kita sudah tahu lah dia punya final adalah 5. Okay, final dia adalah 5 dan dia punya initial adalah yang di sini kosong. Okay, final adalah 5, initial dia adalah kosong. So kita sudah masukkan dalam, so senang je lah masukkan dalam formula 5 tolak kosong sama dengan negatif 1 ni bahagi dengan dia punya masa.
Okay, so dari P ke Q, macam Cikgu cakap tadi, dia akan ambil masa 2 saat. Okay, so kamu